Republik Islam Iran sedang melancarkan perang maklumat yang agak berjaya terhadap Barat dengan menabur perpecahan. Dan apa yang kita lihat ialah apabila Republik Islam Iran telah dibongkar, ia hanya meningkatkan lagi kempen maklumatnya untuk menafikan kesahihan peperangan terhadapnya. Mereka mampu mempengaruhi persekitaran maklumat kita dengan bebas melalui media sosial dan media. Selamat kembali ke Access of Truth di JNS. Baiklah, hari ini kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa untuk bercakap tentang salah satu isu besar yang sering kita bincangkan dalam rancangan ini. Dan beliau benar-benar seorang pakar dan telah mendalami butiran apa yang sedang berlaku di media sosial. Jadi saya ingin mengalu-alukan tetamu kita hari ini, Travis Hawley. Saya akan bacakan biodata penuh beliau, karena saya rasa memang penting untuk menonjolkan betapa banyak maklumat yang dimiliki oleh beliau tentang apa yang sedang berlaku di lapangan. Dan apa yang kita lihat, corak-corak yang kita perhatikan di media digital dan sosial, yang kemudian diperbesarkan oleh media arus perdana, seperti yang telah kita katakan. Jadi Travis Hawley, maafkan saya, beliau sebenarnya adalah bekas pegawai perisikan tentara udara. Beliau juga pernah menjadi penganalisis perisikan di NSA, penterjemah bahasa Ibrani, serta penganalisis media serantau di CENTCOM. Beliau juga pernah bekerja sebagai tenaga pengajar untuk Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Dan sudah tentu, seperti yang akan kita lihat daripada apa yang beliau perkatakan, kerjayanya benar-benar berada di persimpangan antara analisis perisikan dan media, serta penyelidikan siber dan kewartawanan penyiasatan. Beliau telah mengetuai analisis media dan media sosial dalam kerajaan dan juga sektor swasta yang menjadi tumpuannya hari ini, termasuk berkhidmat sebagai pengarah media di dua syarikat keselamatan cyber yang berbeza. Selain itu, kita juga tahu bahawa beliau ialah pengasas Shadowgraph Intelligence, di mana beliau menyiasat ekstremisme, operasi pengaruh asing yang akan kita bincangkan dengan lebih mendalam hari ini, dan tingkah laku tidak autentik yang diselaraskan. Sekali lagi, kita akan bincangkan perkara itu hari ini, serta aktor dalam talian tanpa nama, Anda tahu, semua bot yang Anda lihat di ruangan komen Anda, dan rangkaian digital yang kompleks di sekeliling mereka. Jadi, Hawley menumpukan kepada penggunaan perisikan sumber terbuka dan kaedah perisikan naratif untuk mengenal pasti aktor tersembunyi di media sosial, untuk memetakan sebahagian daripada ekosistem tersebut dan menukar bukti digital yang kompleks menjadi sesuatu yang Anda atau saya boleh fahami. Jadi, tanpa melengahkan masa, Travis, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini memberi pencerahan tentang apa yang sedang berlaku. Terima kasih kerana hadir. Terima kasih, Emily. Jadi saya ingin mulakan dengan memberi penonton sedikit gambaran ringkas, terutamanya mereka yang mungkin tidak mengikuti perang maklumat dengan begitu rapat. Maksud saya, apa itu perang maklumat? Apa yang kita lihat di media sosial hari ini, terutamanya berkaitan dengan perang yang melibatkan Iran. Ya, pada penilaian saya, perang maklumat adalah perang yang sebenar. Apa yang kita paham ialah Rusia telah gagal untuk mengambil alih Ukraine. Republik Islam Iran telah gagal untuk mempertahankan dirinya terhadap Amerika Syarikat dan Israel dalam perang kinetik. Tetapi Republik Islam Iran sedang melancarkan perang maklumat yang agak berjaya terhadap Barat, Israel, dan juga pentadbiran Trump pada masa yang sama. Dengan menabur perpecahan, memanfaatkan perpecahan sedia ada di kedua-dua negara tersebut, di mana sudah wujud keretakan dari segi politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat ialah apabila Republik Islam Iran telah dibongkar, dari segi pertahanan udara, tentara laut, ia hanya meningkatkan kempen maklumatnya untuk menafikan kesahihan peperangan terhadapnya. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, siapakah pemain dalam permainan ini? Siapakah aktor negara yang terlibat? Adakah kebanyakannya negara? Adakah ia bot? Adakah ia pempengaruh? Adakah ia media? Jadi jawabannya adalah semua itu. Jadi sebenarnya terdapat satu ekosistem antara apa yang boleh Anda katakan sebagai rasmi, separa rasmi, tidak rasmi, negara, separa negara, dan yang berkaitan dengan negara. Terdapat spektrum pelaku yang melancarkan peperangan maklumat yang sebenarnya adalah sebahagian daripada peperangan kognitif. Dan Anda boleh sebut Press TV. Ini adalah media Republik Islam Iran, Press TV, Tasnim News. Anda boleh sebut IRIB yang merupakan cabang propaganda Republik Islam.
Dan kemudian Anda boleh sebut perkara seperti pelaku siber mereka. Microsoft sendiri telah mengeluarkan laporan risikan ancaman mengenai operasi pengaruh berasaskan siber oleh kumpulan penggodam sama ada milik negara atau separa negara, serta juga oleh pempengaruh dan bot. Sebenarnya, semua ini bertindak serentak untuk mempengaruhi perubahan kognitif di Barat. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa mereka benar-benar bekerja sama sepenuhnya. Di peringkat negara atau negara bangsa, saya harus katakan, secara rasmi mereka cenderung untuk bekerja sama dengan lebih erat secara semula jadi. Tetapi apabila melibatkan perkara seperti Anda tahu, pempengaruh, orang yang mudah dipergunakan, dan bot, serta perkara-perkara seperti itu, ia cenderung menjadi kurang terkoordinasi. Tetapi pada akhirnya, mereka berkongsi matlamat yang sama, yaitu untuk melemahkan semangat Barat. Itu adalah untuk mewujudkan lebih banyak perpecahan politik dan sosial. Dan apabila mereka melakukan ini, sama ada secara bersama atau tidak, ia sebenarnya agak berkesan. Dan apa yang kita lihat ialah ada sedikit inovasi. Saya tidak suka mengakuinya. Saya tidak mahu memuji rejim pengganas ini, tetapi mereka sedang melakukan inovasi dalam peperangan maklumat secara masa nyata. Mereka melaksanakan kampanye di media sosial yang mana Rusia sendiri pun tidak lakukan dengan berkesan. Jadi kita berada dalam masa yang sangat berbahaya dari segi domain peperangan kognitif. Boleh tak awak beri beberapa contoh tentang perkara yang awak maksudkan, sekurang-kurangnya satu atau dua, supaya orang faham bagaimana istilah yang kita gunakan seperti peperangan maklumat atau tingkah laku tidak otentik, macam mana rupa perkara itu sebenarnya? Apakah naratif yang kita lihat rejim promosikan dalam beberapa bulan kebelakangan ini? Ya, ada dua contoh yang sangat kuat yang saya ingin ketengahkan. Salah satunya ialah animasi Lego. Terdapat sebuah organisasi yang dipanggil Explosive Media yang menjadi tular di X dan juga mempunyai kehadiran di Instagram dan TikTok. Dan mereka telah membuat animasi Lego AI yang menyerupai video music dengan menggunakan sekali lagi watak-watak Lego, media barat, IP barat, harta intelek barat. Dan mereka membuat seperti video rap yang dijana oleh AI. Jadi visual dan audio semuanya dijana oleh AI. Dan dalam video-video ini, mereka benar-benar menabur perpecahan dan mendorong naratif yang menyasarkan terutamanya pentadbiran Trump, seperti Israel yang mengawal perang ini. Trump adalah sebahagian daripada apa yang dipanggil kelas Epstein. Perang ini menjadi tumpuan pentadbiran Anda berbanding hak sivil, berbanding ekonomi. Dan video-video ini direka dengan sangat strategik untuk menurunkan kewaspadaan penonton dengan menggunakan IP barat, seperti animasi Lego dan sangat menarik, seperti lagu rap. Ia benar-benar boleh menarik penonton baru yang tidak pernah dapat dicapai oleh Republik Islam dengan sesuatu dalam bahasa Farsi atau Arab atau sesuatu dari rantau itu. Jadi ini adalah propaganda yang sangat-sangat berkesan dan berbahaya, serta inovasi dalam menggunakan kandungan yang dijana AI, dan inovasi dalam memanfaatkan IP barat. Dan sebenarnya pelaku di sebalik ini bukan aktor negara. Ini adalah hasil penyelidikan pribadi saya sendiri. Saya telah mengenal pasti siapa individu-individu ini. Saya belum menyatakannya secara terbuka lagi, tetapi mereka ini adalah bekas pemuzik dan orang media yang kini, menurut kata-kata mereka sendiri, telah dikontrak oleh Republik Islam Iran. Tetapi saya tidak melihat bukti bahwa mereka adalah sebahagian daripada rejim, namun kejayaan mereka telah menarik perhatian rejim tersebut. Jadi, kini propagandis persendirian di Iran boleh dikontrak untuk menyokong agenda rejim. Matlamat di sini. Perkara kedua yang saya ingin nyatakan ialah penggunaan akun kedutaan Republik Islam di X. Akun kedutaan ini sedang menyebarkan meme. Ini sangat menarik. Mereka menyebarkan propaganda di bawah perlindungan misi diplomatik, betul? Kedutaan mendapat perlindungan diplomatik. Kita paham perkara ini di semua negara. Ada banyak kebebasan yang diperoleh daripada itu. Sekarang secara digital, mereka sedang menyebarkan meme. Anda boleh panggil ini sebagai peperangan meme, perang meme.
Mereka menyebarkan perkara yang agak bijak dan lucu kepada orang yang mungkin kurang terlibat di sini. Meme-meme lucu, memalukan dan mengejek Presiden Trump, Anda tahu, bila dia kata kita mengawal Selat Hormuz. Mereka telah membuat satu meme yang agak terkenal sekarang, yaitu stereng kanak-kanak di sebelah stereng dewasa. Dan lawaknya ialah, saya yang mengawal. Dan Anda perlu lihat meme-meme ini untuk faham betapa kuatnya kesan mereka. Jadi daripada AI ke meme, Republik Islam Iran sedang melancarkan perang maklumat yang jauh lebih canggih berbanding mana-mana negara lain dalam peperangan di dunia sekarang. Nampaknya mereka menggunakan banyak perpecahan sosial yang sudah wujud di Barat, mengeksploitasinya melalui propaganda, melalui apa yang bagi penonton biasa kelihatan seperti jenaka yang sangat bijak dan lucu. Bahan yang mana-mana rakyat Amerika mungkin akan lihat jika mereka, Anda tahu, secara politik tidak begitu sehaluan dengan Presiden Trump. Adakah itu tepat? Adakah mereka mengambil kesempatan ke atas perpecahan sosial ini? Sudah tentu. Dan memang patut pun, saya terpaksa akui. Ini memang bahan bakar yang mudah. Ia umpama buah yang paling mudah dipetik. Anda tidak perlu mencipta perpecahan dalam sistem politik atau sosial Amerika. Cuma kenal pastinya sahaja. Mereka mungkin hanya menonton berita Amerika sahaja. Saya rasa memang begitu. Jika mereka bijak, mereka akan menggunakan AI untuk memahami di mana perpecahan itu berlaku dan yang mana paling strategik untuk mereka tekan. Jadi saya sendiri belum nampak terlalu banyak atau sebenarnya tiada yang saya boleh fikirkan secara spontan naratif baru. Tapi saya rasa apa yang mereka lakukan dengan agak baik ialah menekan naratif sedia ada seperti Epstein, kontroversi Epstein ini, dan juga yang lain-lain. Di mana kita faham terutamanya di pihak Republikan yang kini berkuasa sudah tentu di Amerika Syarikat. Semacam perang saudara boleh dikatakan antara kumpulan MAGA, Amerika diutamakan, istilah yang berbeza di sini, dan menimbulkan lagi perpecahan antara kelompok-kelompok itu. Dengan menggambarkan perkara ini sebagai satu gangguan daripada mendedahkan file Epstein dan menggambarkan ini tidak mengutamakan Amerika. Dan ini berkesan. Saya akan jujur dengan Anda. Jenis penyampaian message seperti ini memang berkesan. Dan kita telah melihat dalam tinjauan dan kaji selidik bahawa perang di Iran ini sangat tidak disokong oleh kebanyakan rakyat Amerika dan semakin ramai unsur-unsur dalam Parti Republikan. Anda tahu, saya ingin bertanya kepada Anda tentang sesuatu yang berkaitan dengan itu. Satu naratif yang sangat biasa yang kita lihat semakin banyak diketengahkan. Jadi di media sosial, sama ada oleh tokoh media. Atau Anda tahu, kedutaan-kedutaan itu sendiri, kedutaan Iran, kedutaan rejim Islam, saya patut katakan, tetapi itu adalah serangan terhadap hubungan Amerika dengan Israel secara umum. Sesuatu yang saya sendiri pernah bincangkan dalam rancangan ini. Adakah Anda akan katakan itu juga salah satu perpecahan sosial yang coba diperbesarkan oleh Republik Islam? Mungkin bukan mereka sahaja. Maksud saya tahu Anda telah banyak membuat kajian tentang Turki, Rusia, banyak lagi aktor negara yang menggunakan media sosial untuk menimbulkan gangguan dan perpecahan dalam kalangan negara barat. Adakah itu juga salah satu daripadanya? Ya, lihat, itu memang sesuatu yang saya minta maaf atas semua istilah ini untuk mereka di luar sana yang mungkin tidak memahaminya, yaitu konsep ladam kuda dalam ideologi politik. Golongan kiri dan kanan ekstrim semakin kerap mengatakan bahwa Amerika Syarikat adalah boneka Israel yang jelas sekali secara objektifnya sangat melucukan. Tetapi itu bukan apa yang dimaksudkan dengan peperangan naratif. Ia sebenarnya bukan tentang bukti. Ia tentang mempengaruhi orang. Dan untuk benar-benar mencipta perpecahan yang lebih besar antara Amerika Syarikat dan Israel, mereka hanya perlu terus mengapi-apikan keadaan itu, menambah lagi bahan bakar ke atasnya. Api akan membesar jika Anda hanya menambah bahan bakar. Api tidak peduli apa yang benar atau apa yang tidak. Dan saya rasa ia semakin berkesan. Maksud saya, Anda boleh lihat sebahagiannya dari pentadbiran sebelum ini dengan Biden dan Anda tahu
penghantaran senjata. Dan sekarang dengan Trump, Anda dengar Perdana Menteri Netanyahu berkata, beliau mahu Israel menjadi bebas daripada bantuan ketenteraan AS. Bantuan ketenteraan dalam dekad akan datang. Seperti ini adalah perkembangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, tidak terfikir selepas 7 Oktober. Dan sebahagiannya, saya percaya Anda boleh kaitkan ia dengan perang maklumat terhadap Israel dan Amerika Syarikat, bahwa hubungan itu tidak dapat dikekalkan. Ia tidak memberi manfaat kepada Amerika Syarikat. Ia adalah satu pembaziran wang dan sebagainya. Dan saya rasa ia sedang mendorong perubahan di Israel dan Amerika Syarikat. Dan masih belum pasti sama ada perubahan itu akan membawa kebaikan kepada mana-mana negara atau hanya akan menguntungkan mereka yang menentang Amerika Syarikat dan Israel. Awak tahu, ini menarik kerana perbincangan ini telah mengambil begitu banyak masa di siaran dan juga di media sosial, seperti yang awak tahu. Dan secara keseluruhannya, dari perspektif Amerika Syarikat, kita bercakap tentang jumlah bajet bantuan luar negara yang kurang daripada 1% daripada bajet Amerika Syarikat. Dan itu untuk setiap negara, bukan hanya untuk Israel. Sebenarnya, ia adalah 1.2% tepatnya. Tetapi memang pelik bahawa perkara ini menguasai begitu banyak perbincangan. Seolah-olah hubungan ini sahaja sangat membebankan. Atau entah bagaimana, anda tahu, sesetengah orang anti-Israel akan menggambarkannya sebagai, anda tahu, parasit. Walaupun ia sangat kecil, sebenarnya ia memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Dan saya sedang sedikit berletar sekarang, jadi saya telah mengalihkan perhatian saya sendiri. Tetapi saya ingin teruskan dengan bertanya kepada Anda tentang keseluruhan isu peperangan maklumat ini. Maksud saya, bagaimana mereka melakukannya? Dari segi teknikal, bagaimana mereka melakukannya? Adakah mereka menggunakan bot? Adakah mereka membayar pempengaruh? Anda ada sentuh sedikit tentang perkara itu sebelum ini. Kita tahu mereka menggunakan akaun utama mereka, Media Republik Islam, akaun kedutaan. Betul. Bagaimana lagi mereka menyebarluaskan naratif-naratif ini? Dan apabila ia sudah tersebar, apa yang berlaku seterusnya? Awak tahu, Republik Islam boleh memuat naik meme lucu tentang Donald Trump, tapi bagaimana mereka menyebarkannya kepada audiens yang tepat? Ya, jadi memang bot digunakan sepenuhnya. Kami nampak mereka, awak tahu. Saya baru sahaja keluarkan beberapa laporan secara peribadi dan akan keluarkan secara umum tidak lama lagi yang mengenal pasti beberapa rangkaian ini yang sering diupah. Mereka boleh jadi seperti bot untuk disewa. Terdapat operasi di luar Republik Islam Iran. Saya akan beritahu awak, sama ada ia, saya tidak boleh katakan dengan pasti. Saya tidak mengaku sebagai pakar dalam bot Iran, tetapi apabila berkaitan dengan rangkaian bot, atau apa yang kita panggil sebagai tingkah laku tidak autentik yang diselaraskan, yaitu penggunaan bot, ia adalah penggunaan akaun samaran. Perbezaannya ialah bot adalah otomatik. Akaun samaran dikendalikan oleh orang sebenar di sebalik nama samaran palsu dan segala-galanya di antara, iaitu separa otomasi. Biasanya, sebuah negara bangsa menggunakan akaun samaran. Lebih-lebih lagi, operasi yang lebih canggih itu dikendalikan tentera dan agensi perisikan. Dan ladang bot boleh dikatakan, susunan pelayan besar dan dinding yang penuh dengan telepon ini biasanya ditempatkan di negara dunia ketiga. Tidak selalu, memang tidak selalu, tetapi kerja ini biasanya disubkontrakkan kepada pihak di Asia Tenggara, kadang-kadang di tempat seperti Turki dan sebagainya. Jadi mereka boleh mengaburkan siapa yang sebenarnya menjalankan operasi itu. Ia boleh dilakukan dengan kos yang murah. Jadi memang ada bot yang ada dua misi bot atau tingkah laku tidak sahih yang diselaraskan hanya untuk menggabungkannya sama ada manusia di belakang akaun itu atau sama ada ia akaun Joe56321. Akhirnya matlamannya ada dua perkara. Pertama, untuk memperkuat message yang sudah wujud di luar sana supaya ia lebih tersebar. Sama ada ia pada hantaran Tucker Carlson sebagai contoh atau Candace Owens atau sesiapa sahaja dan masuk ke dalam anda tahu peningkatan interaksi, suka, komen, perkongsian untuk menyebarkan message itu lebih jauh. Itu satu objektif tingkah laku tidak tulen yang diselaraskan. Satu lagi adalah untuk menanam naratif.
Kadang-kadang ia hanya memerlukan sekali lagi. Ini cenderung berlaku dengan lebih banyak akun palsu karena tidak selalu, tetapi karena mereka boleh melakukannya dengan lebih canggih, akun-akun itu kelihatan lebih tulen dan mereka masuk ke situ dan menanam naratif. Dan itulah sebenarnya perkara paling berkuasa yang Anda boleh lakukan, yaitu tidak semestinya terlalu banyak melaburkan usaha untuk memaksakan sesuatu naratif atau sudut pandang kepada penonton boleh dikatakan. Ia hanyalah untuk menanam keraguan atau menanam kecurigaan. Itu jauh lebih berkuasa daripada memaksa orang menerima message yang diwajibkan. Dan itulah sebenarnya yang berlaku dalam keseluruhan proses penyahmoralan Barat ini. Sekali lagi, ia bukan tentang meyakinkan orang ramai. Ia adalah tentang membuat mereka mempersoalkan pentadbiran mereka sendiri dan juga nilai-nilai mereka sendiri. Menarik awak sebut tentang Parker Carlson kerana saya tahu memang sudah ada beberapa insiden sekarang. Mereka sedang membina media rasmi Negara Republik Islam. Awak ada sebut pada awal tadi, IRIB menyiarkan dakwaan Tucker Carlson, teori konspirasi beliau. Mereka juga telah menyiarkan perdebatan saya dengan Anna Kasparian sebagai contoh. Mereka telah menyiarkan beberapa aktivis yang terkenal dengan reputasi buruk yang menggelarkan diri mereka sebagai America First. Maksud saya, adakah ini sebahagian daripada perkara itu? Adakah itu contoh seperti yang Anda katakan, di mana mereka menumpang apa yang orang lain lakukan? Mereka mungkin tidak menerima dana secara langsung, tetapi Republik Islam masih boleh menggunakan perkara itu untuk menguatkan naratif atau teori konspirasi ini. Ya, dan saya rasa itu satu poin yang baik. Ia memang sangat sukar bagi kami yang bekerja dalam bidang kewartawanan, penyiasatan, dan juga di mana-mana badan pemikir. Iya, ia boleh menjadi sangat sukar untuk kami buktikan, jika boleh pun, bahwa orang-orang ini memang dibayar atau mendapat sebarang insentif secara jelas daripada Republik Islam, Rusia, China, Qatar, Turki. Untuk melakukan perkara itu, mungkin Anda perlukan penguatkuasaan undang-undang, sepina, dan perkara-perkara seperti itu. Tetapi apa yang kita tahu mereka dapat, sama ada mereka sedar atau tidak, saya rasa mereka sedar. Tetapi walau apapun, suara mereka diperkuatkan. Dan mereka mungkin tidak tahu mengapa sesetengah video menjadi tular atau berapa banyak penglibatan yang diterima pada video itu. Mereka mungkin sedang memuji diri sendiri. Tengoklah, aku di landasan yang betul. Tengok, semua orang benar-benar menikmati kandungan aku. Mereka sokong aku. Mereka mungkin tidak tahu pun sekurang-kurangnya, kalau saya nak bersangka baik di sini, mereka mungkin tidak tahu pun sekurang-kurangnya sejauh mana, berapa banyak perkara itu diperkuatkan oleh pihak-pihak yang mahu message mereka disebarkan lebih jauh. Dan itulah isunya. Disinilah letaknya. Antara peraturan, ketelusan, teknologi, dan semua elemen ini. Kita tiada cara lain selain orang seperti saya, Anda, dan yang lain-lain yang bekerja dalam bidang ini untuk benar-benar coba untuk mengesan siapa di sebalik semua perkara ini dan sama ada ia menyalahi undang-undang serta kesannya terhadap penduduk. Seperti kita berada dalam zaman yang sangat buruk dalam sejarah di mana kita telah membenarkan. Sekali lagi, Anda boleh memikirkan dua perkara pada masa yang sama. Sangat menyokong kebebasan bersuara. Tetapi pada masa yang sama, kita telah membiarkan media sosial terus berleluasa. Dan sekarang, kita membiarkan AI pula terus berleluasa. Perkara-perkara ini hampir sepenuhnya tidak terkawal. Dan ada banyak akibat daripada itu. Tetapi dari segi peperangan maklumat, saya rasa kita sedang melihat jumlah perpecahan yang semakin meningkat secara gila-gila berlaku di Barat. Dan ia bermula sebelum pilihan raya Donald Trump yang pertama. Dan sekarang sudah tentu ia hanya menjadi semakin teruk. Sebenarnya, awak telah membangkitkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang kami dedahkan dalam rancangan ini beberapa minggu lalu, tentang para influencer atau kononnya wartawan yang dibawa masuk ke Iran, secara fizikal ke Iran, termasuk sekurang-kurangnya seorang warga negara Amerika dan seorang warga negara UK. Warga negara, Bush atau Sheikh, dan memang betul, saya sendiri telah menyiasat perkara ini dan dapat menentukan bahwa sekurang-kurangnya sebahagiannya dibiayai oleh Republik Islam Iran sendiri. Jadi kita memang tahu bahawa mereka bekerjasama secara langsung dengan mereka dalam beberapa kes.
Adakah mereka dibayar secara langsung berbanding dibayar dalam bentuk manfaat bukan tunai untuk lawatan ini, lawatan influencer ke Republik Islam? Perbincangan yang sangat menarik sudah tentu kerana ini boleh dan kemungkinan besar memang melanggar sekatan, baik di UK maupun di AS. Jadi nampaknya memang ada kekurangan keprihatinan, kekurangan penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada di Barat, yang membawa saya kepada persoalan. Apa yang Barat lakukan mengenai perkara ini? Apakah yang dilakukan oleh syarikat media sosial mengenai perkara ini di sektor swasta? Adakah ini sebenarnya sebahagian daripada strategi ketenteraan apabila kita melihat kepada jenis-jenis konflik seperti ini? Ya, itu soalan paling sukar anda setakat ini kerana saya memang tiada jawapan di situ. Saya benar-benar terpinga-pinga seperti orang lain juga. Bagaimana kita membenarkan rakyat Amerika bukan sahaja pergi ke negara-negara seteru ini sama ada dengan bayaran atau perjalanan percuma. Atau kononnya atas nama kewartawanan. Dan kemudian kembali ke AS dan tiba-tiba mula menjadi juru cakap kepada pihak lawan ini. Kita juga sebaliknya mempunyai jenis orang yang sama dari negara lain datang ke AS dan menyebarkan kebencian yang sama. Dan ya, dari apa yang saya lihat, Anda boleh bercakap tentang Media Benjamin dari Kod Pink, Anda boleh bercakap tentang Keller Walsh. Maksud saya, senarainya panjang. Hasan Piker kini telah disapina kerana melancong ke Kuba. Dan Anda tahu sama ada ia melibatkan OFAC, kemungkinan pelanggaran OFAC, pelanggaran sekatan, juga hanya Anda tahu kemungkinan aktiviti berunsur hasutan. Saya rasa mungkin tiada garisan yang jelas. Saya tidak tahu. Saya bukan pakar undang-undang yang tahu di mana garisan itu antara boleh dikatakan kebebasan bersuara seperti Nampaknya garisan itu hampir diubah semula. Anda tahu, kita seolah-olah berada di wilayah baru, seperti yang Anda katakan, seperti kita tidak. Kita sebenarnya tidak tahu. Di satu pihak, ada hak kebebasan bersuara yang dilindungi oleh perlembagaan, yang Anda tahu merupakan sesuatu yang sangat penting yang kita mahu pertahankan. Dan pada masa yang sama, prinsip yang sama itu seolah-olah telah diterbalikan. Ia sedang dijadikan senjata. Ia digunakan terhadap Barat itu sendiri. Jadi, di manakah sempadan itu? maksud saya. Dengan media sosial, kebebasan bersuara sedang didefinisikan semula. Saya rasa ini adalah era of demokrasi menunjukkan kelemahan dalamannya. Demokrasi. Saya rasa kebanyakan orang yang rasional akan berpendapat ia adalah sistem terbaik. Tetapi ia juga bukan sistem tanpa kelemahan yang serius. Begitu juga dengan kapitalisme. Kita tidak perlu membincangkan itu. Tetapi saya rasa kapitalisme memberi peluang terbaik kepada semua orang. Namun ia juga pasti dieksploitasi. Apa yang kita lihat dari segi demokrasi ialah kebebasan bersuara memberikan kelebihan asimetri kepada pihak lawan. Dan contoh terbaik adalah 4 negara besar, Republik Islam Iran, Rusia, China, dan Korea Utara. Mereka mampu mempengaruhi persekitaran maklumat kita secara bebas melalui media sosial dan media. Dan kita adalah sangat sukar untuk kita masuk ke dalam persekitaran maklumat mereka dan mempengaruhi mereka. Kita sedang melihat perkara itu sekarang dengan Republik Islam Iran. Internet telah ditutup selama beberapa bulan rasanya. Jadi kita tidak dapat mencapai rakyat Iran. Tetapi Republik Islam Iran boleh menggunakan perang meme dan video Lego yang dijana AI untuk mencapai penonton barat. Oh ya, terdapat beberapa laporan mengenai perkara ini. Dan mereka telah mengira hanya sebahagian daripada kampanye ini. Mereka mempunyai lebih daripada 1 bilion, dengan huruf B, 1 bilion tontonan. Ini adalah isu yang demokrasi sedang hadapi. Kita sedang belajar secara langsung. Persekitaran maklumat kita sangat mudah untuk dieksploitasi. Dan disebabkan sifat media sosial, kelajuan naratif tersebar, keupayaan untuk mempengaruhi perubahan memang luar biasa. Biar saya akhiri dengan ini. Dan saya rasa semua orang patut mula mengatakan perkara ini. Ini adalah hipotesis saya.
Media sosial ialah senjata gangguan besar-besaran yang hampir menjadi senjata pemusnah besar-besaran. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Anda untuk penonton di luar sana, untuk orang biasa maksud saya, adakah terdapat sebarang tanda-tanda? Bagaimana orang ramai tahu jika apa yang mereka terima, apa yang mereka baca adalah naratif yang telah diselewengkan? Atau sebenarnya tiada cara untuk mengetahuinya pada masa kini? Sejujurnya, ya memang ada caranya, tapi ia sangat sukar. Maksud saya, orang datang kepada saya karena saya rasa ada yang anggap saya pakar dalam hal ini. Saya boleh ajar orang macam mana, seperti cari tanda-tanda amaran dan petunjuk yang mungkin ada. Dan saya akan berikan Anda beberapa contoh sekarang. Tapi pada akhirnya, sejujurnya, siapa yang ada masa untuk buat semua analisis macam yang saya, awak, dan orang lain buat? Saya tak salahkan orang. Seperti malangnya, memang begitulah sifat media sosial dan maklumat. Untuk berhenti pada setiap hantaran dan menelitinya dan mencari 10 tanda amaran memang tak praktikal. Dan itulah bahagian yang menakutkan. Kalau kita nak kebenaran menang, maka kebenaran perlu mudah dibuktikan. Tapi persekitaran teknologi dan maklumat yang kita hidup dalamnya sekarang tidak membenarkan perkara itu berlaku. Jadi saya akan berikan Anda beberapa perkara di sini. Kadang-kadang ia adalah nama pengguna dengan rentetan nomor di media sosial, John 56321 dan sebagainya. Ia mungkin tarik akaun itu baru dicipta. Nasib baik di Instagram dan X, Anda boleh pergi ke akaun pengguna sekarang dan mereka telah menambah ciri ketelusan untuk menunjukkan bila akaun itu dicipta. Cuma anda tahu, setiap maklumat yang saya akan berikan kepada anda, ia menjadikannya lebih meyakinkan. Satu maklumat sahaja tidak cukup sebagai bukti. Jadi jika satu akaun mempunyai nama pengguna yang mencurigakan atau kelihatan seperti spam, ia dicipta dalam tempoh 6 bulan yang lalu. Ia juga tidak mempunyai gambar profil. Ia memuat naik ratusan kali sehari. Gabungan maklumat seperti ini, Anda boleh mula membuat penilaian. Ya, saya tak pasti. Itu nampak tak sahih. Ini tingkah laku yang tak sahih. Dan akaun yang lebih canggih seperti yang saya katakan, yang biasanya kita panggil akaun palsu yang dikendalikan orang sebenar, mempunyai kurang tanda-tanda seperti ini. Jadi ia boleh menjadi sangat sukar. Dan kadang-kadang, saya pun tak tahu bezanya sebenarnya. Saya bukan seorang genius, tapi saya menggunakan teknologi untuk mencari corak dalam data yang saya sendiri tak akan nampak tanpa bantuan teknologi. Jadi kita berada dalam, seperti yang saya katakan tadi, masa yang berbahaya kerana ada cara untuk orang perasan dan mula mendapat firasat. Saya tak pasti. Rasanya pelik. Waktunya sifat akaun itu. Tapi kadang-kadang saya sendiri pun perlu melihat dari sudut yang lebih luas dan gunakan teknologi untuk benar-benar melihat gambaran besar. Awak tahu, awak memang membangkitkan satu perkara yang sangat baik, iaitu ia tidak semestinya membuktikan sesuatu itu palsu atau akaun itu palsu, tapi memang ada tanda-tanda yang boleh buat seseorang jadi semakin curiga. Jadi, saya nasihatkan sesiapa yang melihat komen-komen kebencian supaya jangan ambil terlalu serius. Satu lagi perkara yang saya perasan, satu lagi corak ialah ada beberapa akaun, terutamanya baru-baru ini, yang khusus kepada isu antisemitisme, yang akan meluahkan kata-kata paling keji, rasis dan penuh kebencian seperti Nazi. Dan bila anda pergi ke akaun mereka, mungkin akaun itu sudah wujud beberapa tahun. Tapi semua hantaran mereka, semuanya yang saya maksudkan, okey? Tiada kandungan sebenar yang mereka kongsikan. Semuanya adalah balasan kepada orang Yahudi dan semuanya berkaitan dengan perkara-perkara Nazi. Jadi mana-mana akaun seperti ini, dan saya memang banyak terima di bahagian komen saya, anda tahu, anda memang kena jangan percaya bulat-bulat. Walaupun ada orang sebenar di belakangnya, ia mungkin, sebagai contoh, saya bukan kata memang begitu, tapi ia mungkin, anda tahu, unit cyber IRGC. Mereka memang ada satu unit penuh yang terdiri daripada orang sebenar yang buat kerja itu. Mereka memang menyasarkan, terutamanya suara-suara terkenal atau aktivis. Tapi anda tahu, sekarang kita sudah lebih setengah jam, tapi saya tetap ingin ucapkan terima kasih kepada Travis atas pandangan anda. Saya juga ingin menggalakkan semua orang untuk mengikuti Travis di Instagram. Akaunnya ialah Talk to the number 2, Trav. Kami akan paparkan di skrin. Terima kasih atas segala yang Anda lakukan. Saya pasti kami akan menjemput Travis lagi, kerana malangnya isu ini nampaknya semakin menjadi-jadi setiap hari. Tetapi memang benar, Anda telah memberikan beberapa pandangan penting mengenai peperangan maklumat Iran yang sedang kita semua hadapi di seluruh dunia sekarang. Tidak kira di mana Anda berada, jika Anda mempunyai internet, Anda adalah sebahagian daripada peperangan ini. Dan Anda tahu tak,
Walaupun Anda bukan seperti rakyat Iran yang terputus hubungan, malangnya Anda masih sebahagian daripada peperangan ini. Jadi Travis, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Terima kasih, Emily.